Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Salam daripada Masjid Darul Ma'mur kepada pelajar-pelajar kuliah duha, iaitu pelajaran tauhid. InsyaAllah kita akan menyambung semula pada hari ini pelajaran yang lalu dengan kitab Aqidatun Najin ini, yang mana kita akan sambung dalam masalah ada masalah di muka surat, insyaAllah muka surat 111, iaitu tentang sambungan daripada sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah baca dengan detail mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib, iaitu terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama nafsiyah, iaitu wujud. Kedua salbiyah, iaitu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi dan wahdaniyah. Kemudian sifat-sifat ma'ani, iaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Dan sifat ma'nawiyah, iaitu kaunuhu qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran dan wa mutakalliman. Jadi itu yang wajib. Jadi yang mustahil mana lawannya. Kita telah membahaskan dengan cara detail, iaitu tentang lawan sifat wujud, iaitu adam, tiada, mustahil. Lawan sifat qidam, iaitu tiada permulaan, lawannya ada permulaan, itu alam ini mustahil. Lawan sifat baqa, iaitu binasa ataupun habis ataupun binasa, itu mustahil. Dan lawan sifat mukhalafatuhu ta'lil hawadis, iaitu menyalahi Tuhan sekali baharu, lawannya menyamai, itu mustahil. Inilah yang kita yang kita masih bincangkan dalam masalah ini. Jadi kata musannif, begitulah juga lawannya qiyamu ta'ala binafsi, mana berdiri sendiri, mana Allah Ta'ala berkehendakkan kepada sesuatu atau berhajat pada sesuatu, itu juga adalah mustahil. Jadi itulah yang kita akan sambung pada hari ini. Wa kadza yastahidu alaihi ta'ala an la yakuna wahidan bi an yakuna murakkaban fi dhatihi aw yakuna lahu mumathilun fi dhatihi aw fi sifatihi aw yakuna ma'ahu fil wujud mu'athirun fi fi'lin min al-af'al. Artinya, dan yang keenam daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala itu, bahawa tiada ada ia se. Itu mustahil. Mana Allah Ta'ala tidak se. Jadi apa gambaran yang tidak se? Bagaimana? Seperti bahawa ada ia sesuatu yang zatnya seperti iaitu asa, seperti bahawa ada ia bersusun pada zatnya. Bersusun pada zatnya. Apa maksud bersusun? Mana mustahil Allah Ta'ala sambil bersusun zatnya. Kita manusia misalnya, saya sendiri satu, tapi adakah ini saya satu macam Allah Ta'ala satu? Lain. Kenapa? Saya ada
benda tersusun dalam diri saya. Ada tangan, ada kepala, ada badan, ada kaki. Ini tersusun. Jadi ni pada Allah Ta'ala mustahil. Benda ni pada Allah Ta'ala mustahil. Tidak boleh terjadi pada Allah Ta'ala. Itu mustahil seperti ini, tersusun seperti ini. Itu satu. Atau ada baginya yang menyerupai pada zatnya, atau ada yang menyerupai macam saya ni manusia, ada orang yang menyerupai sama, walaupun muka tak sama, ataupun menyerupai lain. Ada tangan, saya ada tangan, dia ada tangan. Saya ada mata, dia ada mata. Mana ada yang menyerupai. Ini mustahil pada Allah. Zat lain yang menyerupai pada Allah Ta'ala, menyerupai. Itu dua. Atau pada sifatnya, atau tak, kalau tak menyerupai pada zatnya, pada sifat. Kita harus tahu zat dan sifat. Macam mana tahu? Kita tengok Masjid Darul Makmur, itu zat. Secara keseluruhan, itu zat. Kemudian dia berangkai-rangkai, mana tersusun, ada tingkap, ada lantai, ada pintu, semua Masjid Makmur. Kemudian dia, masjid ini ada yang menyerupai, walaupun tak sama lah, tapi menyerupai masjid macam ini. Tempat sembahyang, kemudian ada atap, ada apa dan sebagainya lah, menyerupai. Dan yang menyerupai sifatnya juga. Ada benda yang menyerupai sifat macam Masjid Makmur. Ada sifatnya dia tempat orang sembahyang, sifatnya ada tempat imam, sifatnya ada atapnya. Itu yang menyerupai pada sifatnya. Begitulah makna bagi Allah Ta'ala mustahil ada yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada sertanya pada wujud yang memberi bekas pada suatu perbuatan daripada segala perbuatan yang luar daripada Allah Ta'ala. Atau yang mustahil, mana ada satu perbuatan yang mana perbuatan ini memberi bekas. Makna memberi bekas ni makna betul-betul daripada perbuatan itu. Makna sama seperti perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya membakar sesuatu. Bila saya terbakar, sesuatu terbakar. Makna daripada bakar tadi, terbakar, adakah pembakaran tadi benar-benar daripada saya atau daripada benda lain? Bukan daripada saya saja. Saya bakar tadi, dia terbakar kerana bahan yang dibakar tadi boleh membakar. Kedua, ada pertolongan daripada angin ataupun udara. Sebab itu dia membakar. Kalau tak ada udara, tertutup dan sebagainya, boleh jadi tak terbakar, tak keluar api. Dan kebetulan pula bahan pembakarnya tak kena basah dan sebagainya, tak ada halangan, lalu terbakar. Jadi saya membuat benda tadi terbakar bukan daripada kuasa saya sendiri yang memberi bekas kepada itu, tapi ada benda-benda lain. Jadi benda-benda lain ini daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala, Tuhan. Jadi perbuatan manusia semua tidak memberi bekas, tetapi perlu kepada pertolongan Allah Ta'ala. Kalau tidak, dia tidak akan berlaku. Begitulah maknanya. Jadi itulah yang dikatakan mustahil Allah Ta'ala tidak sama ada tak dia terangkai-rangkai, tersusun zatnya, atau ada yang menyamai sama dengan zatnya, atau menyamai pada sifatnya, atau ada benda yang memberi bekas pada perbuatan-perbuatannya, iaitu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia umpamanya ada manusia lain atau makhluk lain yang sama memberi bekas macam perbuatan Allah. Artinya, mustahil atas Allah Ta'ala tiada esa pada zatnya, atau pada sifatnya, atau perbuatannya, kerana diambil daripada betapa bi'an yakuna hingga akhirnya. Bi'an yakuna maknanya perkataan Allah Ta'ala bi'an yakuna tadi artinya ke bahasa Arab, jadi maksudnya ialah
menerangkan lebih jelas tentang keesaan Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala tidak sekiranya ada dirinya terangkai-rangkai ataupun tersusun anggota-anggota, atau ada yang menyamai pada zatnya, atau menyamai pada sifatnya, atau ada perbuatan yang menguasai, memberi bekas kepada perbuatannya. Jadi itulah makna ada bi an yakuna tadi, makna menerangkan tentang keesaan Allah Ta'ala tidak akan berlaku sekiranya berlaku yang disebutkan tadi. Bermula bahwasanya antara yang demikian itu dan antara wahdaniyah itu setengah daripada tuqabil antara suatu dan naqidnya seperti barang yang tiada tersembunyi. Jadi antara kata-kata se dengan tidak se makna berlawanan. Jadi maknanya kalau dia se, lawannya tidak se. Jadi itulah makna berlawanan. Berlawanan artinya lawan, se tidak se. Iaitu tidak se dengan sebab ada persamaan zatnya pada benda lain, zatnya berangkai-rangkai ataupun bersusun-susun, atau ada sifatnya yang menyamai zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, dan perbuatan yang memberi bekas tadi. Jadi itu lawan kepada esanya Allah Ta'ala yang sebenar. Dan masuk di bawah katanya bahawa tiada esa sekalian kam yang dinafikan, dan iaitu kam muttasil pada zat, dan kam munfasil pada zat, dan kam munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada af'al. Jadi penafian tentang zat dan sifat tadi ada disebut kam. Kam tu maksudnya berapa-berapa. Bila berapa-berapa maknanya tidak ada se. Jadi bila dikatakan menafikan kam muttasil pada zat, menafikan benda-benda yang boleh menjadi dua atau tiga pada zat. Pada zat. Kemudian menafikan kam munfasil pada zat, artinya menafikan benda-benda yang luar daripada zat sama seperti zat Tuhan. Apa saja banyak perkara lah. Begitu juga sifat. Menafikan sifat Tuhan ada duanya. Satu sifat ada dua. Tuhan sifat banyak. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tetapi maknanya sifatnya tadi tidak ada duanya. Mana kalau sifat kudrat satu saja kudratnya. Tidak ada kudrat kerana sekian macam manusia punya kuasa 10 kilo, dia kuasa 30 kilo, dia mempunyai kuasa 50 kilogram. Tak begitu. Allah Ta'ala kuasanya satu saja. Dan tidak ada lagi sifat yang menyerupai sepertinya di luar sifat lain, iaitu maknanya banyak-banyak sifat. Itu kam munfasil pada sifat. Kemudian yang kelima, kam munfasil pada fa'il. Maknanya dalam perbuatan Tuhan tidak ada perbuatan-perbuatan yang banyak, yang berbeza-beza satu lain, walaupun perbuatannya macam-macam. Tapi makna perbuatan tadi tidaklah menjadi dua atau tiga atau berbilang-bilang lah dalam perbuatan yang boleh memberi bekas. Dan demikian lagi kam muttasil pada af'al jika ditaswirkan dengan bersekutu oleh yang lainnya baginya pada satu perbuatan daripada segala perbuatannya. Dan termasuk juga tadi kam munfasil saja. Mana di luar sana ada perbuatan lain yang sama ataupun yang menyerupai perbuatan Tuhan, tapi boleh juga digambarkan ada kam muttasil. Maknanya ada benda-benda yang banyak yang berhubung dengan perbuatan satu tadi, berbanyak-banyak. Itu jadi kam muttasil pada af'al juga. Jadi kalau semua ada zat, ada kam muttasil munfasil, sifat kam munfasil muttasil munfasil,
af'al pada kaul mengatakan munfasil saja, tak ada mutasil, tapi ada juga yang mengatakan mutasil, jadi semuanya ada 6. Bersalahan jika ditaswirkan dengan berbilang-bilang af'alnya ta'ala, maka bahwasanya terbit, sabit, tiada dinafikan. Jadi makna perbuatan Allah Ta'ala yang macam-macam, dia buat manusia, dia buat ini, dia buat itu semua perbuatan-perbuatan yang tidak dinafikan. Itu semuanya perbuatan yang berbeza-beza mengikut kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat pokok misalnya, tak sama dengan Allah Ta'ala membuat manusia, tapi perbuatannya satu, cuma berbilang caranya ataupun gambarannya. Kerana takkanlah nak buat manusia sama dengan buat pokok. Itu semua tak masuk akal lah kan. Tak masuk akal. Dan kata musannif bi an yakuna hingga akhir itu taswir bagi nafi, tiada taswir bagi menafi, bagi manfi, seperti barang yang telah terdahulu bandingannya. Jadi perkataan musannif bi an yakuna tadi gambaran Allah Ta'ala gambarannya gini adalah satu gambaran kepada benda yang dinafikan. Maknanya dinafikan Tuhan ada ada pensusun, dinafikan Tuhan ada zat lain yang sama dengan Tuhan, dinafikan Tuhan ada sifat lain yang sama dengan sifatnya, dinafikan ada perbuatan yang memberi bekas kepada Allah Ta'ala sama dengan bekas perbuatan Tuhan. Iaitu makna menafikan, bukan maknanya bukanlah ia tasawur bagi ia adalah tasawur bagi apa? Bagi tasawur bagi nafi, bukan tasawur manfi. Hanya menafikan, bukan makna mentasawurkan Allah Ta'ala jadi manfi, Allah Ta'ala ternafi, bukan. Bukan. Baiklah, sambung. Dengan kata kam muttasil, pada zat itu tersusun zatnya daripada beberapa jauhar dan dua atau lebih. Jadi bila menafikan kam muttasil pada zat, maknanya mustahil zat Allah Ta'ala tersusun daripada dua jauhar. Kita tahu ada benda, jauhar, arad. Jadi jauhar tu zat, arad tu sifat. Jadi mustahil zat Allah Ta'ala tersusun daripada dua jauhar. Dari erti kam munfasil, pada zat itu seperti ada zat lain daripada Allah Ta'ala seperti zat Allah Ta'ala. Jadi kam munfasil, ada benda yang lebih daripada zat Allah. Ada zat, makna zat Allah menyamai zat lain menyamai zat Allah, ini mustahil. Kemudian kam muttasil, pada sifat itu seperti berbilang-bilang sifat Allah Ta'ala daripada satu jenis, seperti dua kudrat dan dua iradat dan lainnya. Jadi kam muttasil pada sifat, mana mustahil Allah Ta'ala ada dua kudrat, ada dua iradat, ada dua ilmu. Maksudnya kalau sekiranya Tuhan nak buat pokok, misalnya sifat buat pokok, sifatnya melihat, misalnya Allah Ta'ala melihat, jadi mustahil sifat Allah Ta'ala ini ada melihat benda yang ini berbeza dengan benda yang lain. Itu mustahil. Dan mustahil ada sifat yang sama dengan sifat Allah Ta'ala, itu kan munfasil. Kan munfasil pada sifat itu seperti ada yang lain daripada Allah Ta'ala, itu sifat seumpamanya sifat Allah Ta'ala seperti kudrat yang dapat memberi bekas dan ilmu yang umum, ia ta'alluqnya dan lainnya. Saya rasa cukuplah untuk minggu ini pelajaran kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi di muka surat 112, kerana kita akan cakap pelan-pelan sedikit lah. Ini kita akan berfikir dulu lama-lama sedikit, kerana benda ni panjang, dia punya syarahnya,
dan perlu kepada pemahaman ataupun pengertian yang lebih. Okay, kalau kita dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, kita cuba lagi, akan datang baca lagi. Lama-lama nanti kita dapat berfikir seorang-seorang, nanti kita dapat gambarkan. Kerana benda tauhid ni itu mengenai tentang akal, iaitu tentang pemikiran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, berkendakkan kepada ketenangan dalam berfikir sehingga kita dapat benar-benar mengetahui apa yang kita pelajari. Bukan hanya setakat kita orang tu menghafal dan sebagainya, tapi makna ini perlu kepada gambaran pemikiran dan gunakan hati dan akal. Inilah satu-satunya pelajaran tauhid, iaitu berhubung dengan akal kita dan berhubung dengan falsafah. Kerana benda macam ini ialah perlu kepada pengetahuan yang lebih luas dan ilmu yang lebih mendalam untuk memahaminya. InsyaAllah kita sambung lagi. Salam daripada Masjid Darul Ma'mur, dan semoga tuan-tuan sentiasa menyokong akan kerja-kerja dan kebaikan-kebaikan dan projek-projek di Masjid Ma'mur untuk kepentingan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.